Tanah sekangkang kera, apa nak buat dengan tanah sekangkang kera? Tanah seciput, apa nak buat? Kalaulah rajin kita boleh tanam macam. Kita boleh tanam cikgu, kita tanam pokok-pokok herba, kita tanam pokok kedondong. Macam-macam boleh berbuah. Kau tanam pokok lima pun boleh, tanam sayur-sayuran pun boleh. Walaupun sekangkang kera, itu pun yang kita ada, jangan dibiarkan. Kita tanam dalam pasu pun boleh. Kita boleh tanam dalam pasu, kita tanam kacang pun boleh. Kita tanam pokok lima pun boleh. Mana lima? Kita tanam pokok sayur boleh. Ada pokok ketumbar, pokok Brazil. Kita tepuk limau. Pokok kacang pun ada. Pokok kedondong, whatever lah. Itu terpulang pada kita. Apa yang kita suka sebenarnya. Kita ada apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikir kita suka yang itu, kita buat je. Ikut kata hati. Jangan ikut kata nafsu. Okey, macam-macam kita boleh buat. Sebenarnya hendak antara hendak dengan tidak dia je. Apa kita buat? Kita tanam apa je yang ada. Even pokok nenas pun saya tanam. Kadang-kadang orang kata mengarut lah. Kat saya celah ni saya tanam pokok nenas. Ya Allah Tuhanku, tak apa-apa saya tanam. Jadi apa yang kita nak buat, semua boleh buat. Ndak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tanah sekangkang kera ceritanya. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari raya yang kelima. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua, anda semua masih lagi dalam mood hari raya. Walaupun ada sebahagiannya yang telah masuk bekerja. Hari ini saya ingin berkongsi pandangan tentang kehidupan di taman, di bandar-bandar, di bandaraya umpamanya, ataupun di bandar-bandar kecil, di mana apa perlu dibuat, especially kalau dah orang tu pencen macam saya lah, abang pencen suka-suka. Pada hari ini nak berkongsi sedikit lah apa yang abang buat bila dah berpencen selama lebih kurang 1 tahun dah. Genap dah 1 tahun pada 17 Mei 2020 hari tu, genap dah saya berpencen setahun sudah. Jadi biasanya abang akan luangkan masa berkebun kecil-kecil lah dekat tanah sekangkang kera. Jadi kalau dekat kawasan yang macam latar belakang ni, ini dalam kawasan kompaun rumah. Abang ada tanam pokok kedondong dalam pasu. Macam ni pokok kedondong dalam pasu ni abang tanam. Ini pokok kedondong dalam pasu ni yang abang tanam. Berbuah jugalah. Ada yang tanam pokok jambu. Zaman ni saya tanam jambu batu. Tapi saya gunakan sebenarnya tujuan saya ni selain daripada untuk pembiakan, sebab dia mahal ni. Saya beli masa hari peladang hari tu, hari peladang masa berlangsung di Angsana, hari peladang peringkat kebangsaan. Saya beli ni jambu batu tanpa biji, jambu macam ni. Jadi cadangan saya nak ambil daun dia ni. Ini susah sebab nak cari kat bandar ni, daun jambu ni susah sangat. Saya nak gunakan dia sebagai salah satu sebahagian daripada masakan telur pindang, sebab dia satu daripada bahan utama juga. Jadi selain daripada jambu batu, saya juga tanam serai. Ini serai. Ini saya tanam serai macam ni. Ini daun serai dia. Jadi itu pun sebahagian daripada keperluan untuk masakan telur pindang. Yang lain-lain saya mungkin tanamlah sayuran yang boleh dimakan. Umpamanya macam saya tanam macam ni, limau. Ini semua dalam pasu ni. Saya tanam kacang rinik. Sekarang ni orang panggil kacang rinik. Ini semua dalam pasu saya tanam ni. Ini dalam pasu. Ini dalam pasu saya tanam. Ini semua dalam pasu lah saya tanam. Diri tanaman ni semua dalam pasu. Jadi yang selebihnya pokok-pokok lah, umpamanya pokok-pokok yang boleh dimakan. Saya lebih suka tanam pokok-pokok yang boleh dimakan.
Macam ni saya tanam kacang. Ini semua dalam pastu je saya tanam macam ni. Pokok kacang. Tengok ni. Ada pula dalam kacang tu ada buah apa tu? Lemon. Limau sankis ke apa ni besar macam ni. Bercampur juga dalam pastu. Walaupun dia dalam pastu yang kecil tapi saya tanam juga. Yang ni pun. Jadi saya tanam kacang-kacang, sikit-sikit kacang macam tu saya tanam dalam pastu je. Kita tengok saya tanam. Tu tanam kacang dalam pastu. Semua saya tanam dalam pastu macam ni. Jadi ada pokok ni, pokok ciku apa saya tanam dalam pastu juga. Jadi ini sebahagian daripada aktiviti yang saya buatlah kalau sebahagian sebelah pagi. Jadi kebanyakan pokok-pokok ni saya akan jadikan buah-buah dia saya petik untuk tujuan safe reserve. Jadikan dia halwa dan saya akan keringkan halwa tu, dan kemudian saya daripada halwa yang kering tu saya akan jadikan dia sebagai salah satu bahan untuk acar buah. Nampak je pokok kedondong ni macam ni tapi sebenarnya banyak dia punya kegunaan selain daripada buat air buat air buah air buah daripada kita panggil, kalau sebelah utara dipanggil amra tapi sebenarnya jadi kalau macam ni yang dah agak tua ni biasa saya buat benih sendiri, saya tanam. Saya buat pembenihan sendiri macam ni. Ini benih-benih yang saya tanam, yang kecil-kecil ni macam ni saya tanam lah. Saya tanam sendiri, saya semai sendiri. Okey. Nanti kita kongsilah balik apa benda yang perlu yang saya lakukan apa ni dalam kawasan perumahan. Macam ni saya tanam. Ini pun dalam apa pokok kedondong yang saya tanam kawasan. Ini semua dalam pastu ni. Pot-pot pastu macam ni je saya tanam. Very simple. Benihnya saya tanam sendiri. Okey. Jadi kita berhenti sekejap lah. Ini waktu pagi ni, saya nak minum pagi. Hari ni orang rumah saya masakkan ubi rebus. Jadi jom kita tengok apa juadah kita pada hari ini. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Okey. Ini sarapan saya pagi ni. Saya nak makan ubi rebus. Ubi rebus cecah dengan sambal tumis lah. Sambal tumis. Saya ada buat sambal hijau tapi saya tak keluarkan pula ni hari. Jadi saya gabungkan dengan apa-apa yang saya masak hari tu. Saya ada masak apa ni? Rendang daging dendeng. Ini rendang daging dendeng. Ni rendang daging dendeng. Saya masak ayam masak merah pun saya dah keringkan. Dan this one ayam masak merah. Ini ayam masak merah. Yang ni kemudian saya masak apa ni? Rendang daging, rendang ayam tua. Rendang ayam tua. Campur nangka sedap ni, sebenarnya dah keringkan jadi sedap. Jadi mari jom kita sarapan. Saya sarapan dengan orang rumah saya lah, Puan Zaidah Muhammad dan cucu saya yang nombor 3. Hai, Assalamualaikum. Cucu saya yang kedua nama dia Dini. Cucu saya yang ketiga nama dia Dini Rifki bin Irsyad Yudin. Apa khabar? Sayang tak? Sayang. Hai, bye. Okay, ya. Nahi kita nak bersarapan Jom kita sarapan hari. Jadi ini ubi rebus ni saya bawa balik daripada kampung hari tu. Sempat saya beraya sekejap. Satu hari saya beraya. Lepas tu saya petang saya shoot balik. Sebab ikut arahan. Kita beraya hanya boleh satu hari saja. Jadi terpaksalah saya balik. Jadi sempat ambil ubi saja. Dengan sedikit sayur-sayuran kampung. Saya bawa sedikit buah tangan lah. Dekat tanah saya ada tanah sikit. Kat kebun tu saya bawa buah avocado, sayur nangka, pucuk ubi, apa lagi kita bawa itu? Bunga kantan. Bunga kantan. Daun apa namanya? Daun kesum.
Apa lagi kita bawa? Nangka. Nangka dan pisang. Pisang. Adik saya bawakan pisang. Itulah kalau balik kampung tu sedap. Jadi kalau kawasan sini tak ada apa-apa sebenarnya. Jadi saya ini aja yang ada macam ni. Jadi sebab saya dah biasa kan biasa duduk kawasan kampung. Bila duduk kat bandar tu, saya tangan tak boleh diam. Jadi saya tanamlah juga ni kacang renik yang saya tanam ni. Saya rasa umurnya dah lebih daripada 3 bulan lebih dah ni kacang renik. Tetapi kalau ikutkan daripada makluman yang saya dapat daripada web tu, dia boleh hidup dalam jangka masa 8 bulan lebih boleh bertahan ni saya tanam. Kat sini pun saya tanam juga bunga bunga this one pokok daun what do you call this one? Lupa pula tiba-tiba. Ini apa ini? Pokok apa ni? Lupa pula. Pokok kesum. Yang selebihnya saya tanam pokok berpasu je macam ni lah. Saya kegemaran saya tanam bonsai. Ini bonsai saya lah. Saya tanam bonsai. Bonsai saya. Pokok bonsai saya. Ini pun pokok bonsai saya. Dan pokok-pokok yang macam ni. Tapi walaupun dekat tu saya tanam lah. Tapi kalau kat celah-celah pokok pun saya tanam juga macam tu lah. Saya tanam kacang. Saya semai-semaikan macam tu. InsyaAllah lah. Kalau kita rajin, sebenarnya kita boleh buat apa-apa. Dan kita boleh dapatlah apa-apa daripada yang kita boleh dapat manfaat dia lah. Sebab orang kata berbudi dengan tanah tak janji mati ke buluh tak. So itulah lebih kurang dia. Okey. Kita stop dulu, kita minum dulu pagi ni. Jom kita minum. Okey, terima kasih. Jom kita sarapan. Saya minum. Jadi rumah saya buatkan kopi. Kopi mana ni? Kopi keluang Kopi muak. Kopi muak. Kopi muak. Kopi 3-3. And then ubi sedap ni, ubi rebus dengan sambal tumis. Sambal tumis ikan bilis. Sampai besar Pedas. Sedap tak? Pedas sayang? Pedas? Pedas Pedas. Yang ni saya buat what do you call ini apa ni? Mandai. Dibuat daripada kulit nangka, kulit cempedak, campur ikan bilis, digoreng rangup. Kita letaklah bahan-bahan yang sesuai. Sedap ni. Ini masakan, ini makanan orang Banjar sebenarnya. Orang Banjar ni suka mandai ni. Dia crispy tau. Ini kulit cempedak Ini kulit cempedak nampak. Saya fokus macam ni. Ini kulit cempedak dia. Ini kulit cempedak. Sedap. Sedap. Sedap tak? Sedap tak? Ya. Sedap Anak mantu saya cakap pun sedap ni. Dia ni sebenarnya macam bahan terbuang kulit cempedak, tapi kita olah balik. Kita olah balik, kita buang dia punya kulit luar tu. Kemudian kita basuh, kita garamkan dia, kita preserve dalam masa lebih kurang sebulan dah boleh makan. Sebulan dah cantik dah. Tapi kadang-kadang kalau kita terlupa sampai musim yang berikutnya, hampir 1 tahun pun kita masih boleh makan lagi. Sedap. Abang Pedas nak minum tak? Okey. Minum. Kita jumpa lagi lepas makan ni Okey, bye. Okey. Kita sambung lagi. Kita berbicara tentang aktiviti di taman. Tanah sekangkang kera ataupun seciput, apa nak buat. Sebenarnya bukanlah tanah milik kita. Itu pun tanah reserve jalan. Reserve jalan taman. Apa kita buat? Tanah tu kecil aja kan. Semua kawasan perumahan mesti ada tanah yang bahagian depan tu, yang seciput. Nak kata sekangkang kera pun kita tak tahu. Kera tu kangkang dia macam mana besar dia. Okey, kita tengok. Okey.
Okey, apa kita nak buat dengan tanah sekangkang kera? Ya. Contoh ni lah. Ini tanah. Ini ke rumah saya lah. Ini. Dalam kawasan yang kecil seciput ni, saya tanam pelbagai jenis tanaman. Ni kawasan perumahan macam ni. Tengok ni rumah jalan macam ni. Dekat belakang ni, ini kawasan, ini landscape homestay Malinja 3, homestay Malinja 2100. Ini homestay saya lah, yang betul-betul terletak depan rumah saya. Kalau saudara-saudari ke yang berhajat nak datang ke homestay saya, jangan lupa ni homestay Malinja 3. Ni dalam dia. Okey. Depan dia tu saya letak ni, walaupun sekangkang kera, saya tanam macam-macam pokok. Kita tengok dia ada cili, ada cili. Kita tengok ada cili. Ada cili, ada kedundung. Kedundung tu jadi macam main lah bagi saya, tanaman yang apa ni, biasa saya tak lepas. Tengok cili. Cili dia merah-merah dah masak. Saya tanam apa tu kat atas tu, pokok betik. Betik pun ada. Saya tanam betik. Ni cili. Walaupun kecil saya tanam pokok cili, tapi dalam dia tu pun macam-macam. Walaupun dalam pokok tu macam-macam lagi saya beri cili. Okey. Okey. Tengok ada cili. Cili padi saya tanam. Tengok dah masak-masak cili padi dia. Ada pokok nona pun ada. Pokok nona ni kedundung cili. Tengok cili saya tanam tu. Yang merah dah. Tak sempat nak petik lagi. Ni kalau masak lemak cili api sedap ni. Walaupun kecil saya tanam macam mana. Pisang pun ada. Pisang. Ini pisang serendah. Saya tanam pisang serendah. Jadi tak tahu boleh bila agaknya nak masak ni pun kita tak tahu. Okey tak kan? Saya tanam lengkuas pun ada. Lengkuas. Bawah ni saya tetap pokok kaduk. Kaduk. Ini pokok kaduk. Pokok kaduk ada. Kunyit pun ada. Kunyit. Lepas tu kita tengok. Yang ini, this one pokok nona. Hari tu buah jugalah. 5-6 biji dah ada. Saya makan dah. Tengok cili dia. Cili ni tinggi dekat celah-celah pokok je saya tanam. Dia punya tu menggimbun-gimbun lah. Sebab cili ni kadang-kadang pokok dia kalau panas terus pun dia tak berapa suka. Nak tak panas pun kata tak suka. Jadi saya buat selit-selitkan aja. Alhamdulillah nampaknya cantik hidup. Cili padi ni. Okey. Dah tinggi macam orang, sama pokok. Tengok. Saya tanam serai. Saya tanam serai. Saya tanam serai. Saya tanam betik. Betik pun saya tanam. Dekat celah je pun hidup pokok. What do you call this one? Selasih. Pokok selasih. Berbuas pun ada. Jadi pokok what do you call, ni apa ni, kunyit. Jadi walaupun kecil tapi kita boleh manfaatkan sebenarnya. Jadi nampak macam pulau tanaman. Tengok. Yang tu rumah saya duduk situ. Yang tadi homestay saya. Yang ini rumah. Walaupun kecil tapi saya penuhkan dengan pelbagai tanaman. Jadi orang kata kalau kita tengok daripada jauh macam tu. Tapi crowded tapi semua boleh dimanfaatkan. Macam-macam pokok boleh. Cuma kita kena rajin menyiram air lah. Sebab pokok banyak. Pokok ni berebut. Pokok betik tu tengok. Betik tu dulu buah ada tu banyak. Buah dia banyak tu betik tu. Betik pun hidup. Tu betik.
pun ada buah dia sebenarnya tu, ada buah dia. Berapa biji kita tengok. Pokok petik tu, tengok tu, petik tu. Tu. Pokok petik, nampak? Okay, kau depan hijau Kalau kita tak manfaatkan, kalau the rest, the others, kalau dia tak suka, itulah. Kalau orang tak suka tanaman, tar je. Tar je kat situ boleh letak apa. Untuk parking kereta ke apa. Okey, tengok dah. Ini yang kita tengok selanjutnya. Tengok ni, kita tengok ni apa tanaman yang ada kat dalam dia. Kita tengok. Kedondong, gayut kedondong. Macam ni. Kedondong ni mudah sebenarnya ni tanam. Ini kebanyakan kedondong ni saya semai sendiri. Saya semai daripada buah kedondong yang dah masak tu. Saya makan buah dia. Lepas tu biji ni saya semai. Alhamdulillah. Setakat ni berjaya lah. Dari saya tanam kedondong. Yang ni pokok kedondong yang saya semai. Saya tanam semua ni. Saya tanam dekat pot-pot yang terbuang je daripada tin-tin minyak ni. Nanti saya bawa balik kampung lah. Saya tanam kat kampung. Dekat celah-celah kedondong tu pun, pokok kedondong saya tanam dengan pokok kacang. Tak termakan, kering dah jadi benih. Itu kita tengok. Apa ada pokok dia? Kat bawah celah-celah pokok kedondong ni. Ada pokok. What do you call this one? Limau purut. Puding pengantin. Puding ni pun boleh makan daun dia. Ada pokok pokok kari. Pokok kari ada. Ni, this one. Pokok mulberry. Mulberry ni pun boleh dimakan, daunnya pun boleh dimakan. Betik ni pun pucuknya boleh dimakan, buahnya pun boleh dimakan. Dari saya tanam pokok brinjau. Brinjau ni pun boleh dimakan daun dia. Sedap. Masak air, whatever tengok ni, saya tanam kat sini je. Dan tak lupa, pucuk manis pun ada juga. Kita jangan banyak-banyak. Kita tanam sepokok dua tu, jadi semua boleh. So, tengok ni. Ada pokok. Buah dia macam tu. Dia kita ndak dengan ndak je, tak ndak je tanam. Kita tanam pokok serai. Saya tanam, what do you call this one? Ketumbar Jawa. Semua komplit. Kalau saya nak makan, saya cuma pergi ke depan je, ambil je daun herba yang saya perlukan. Ni pokok berbuas. Berbuas ni boleh digunakan untuk buat ulam. Masak botok-botok, untuk masak telur pindang pun saya gunakan juga. Daun serai serai. Ini ada lada, ada pokok lada. Ada kunyit putih pun ada. This one. Dekat celah ni kita tanam dengan pokok-pokok yang serba ada, boleh dimakan. Boleh gunakan. Ada pokok ni limau kasturi. Dan pokok serai ni saya tanam kat sini lah. Okay. Biasanya tengok ni. Yang ni pokok saya tanam pokok jambu. Jambu ni tak ada musim pula, tak ada musim buah ni. Kalau musim buahnya tak termakan buah-buah dia ni. Banyak buah-buah dia. Okey. Saya tanam pokok lada. Ada orkid, ada pula kita orkid. Orkid pun ada. Pokok ni pun ada. Ini pokok gondoruo. Pokok gondoruo. Kata orang Melayu apa? Bird nest. Bird nest. Ni ada pokok. Ini apa ni? Rusa, tanduk rusa. Tanduk rusa. This one orchid yang rumbai-rumbai tu. What do you call? Apa tu yang apa nama binatang dia sebut ni? Okeylah. Jadi kita tengok apa-apa. Jadi walaupun tanah kecil, kita rajin nak manfaatkan Jadi kita boleh jadikan di aktiviti kita. Dan kita tengok apa yang saya buat Okey, kita masuk ke dalam. Ini kan lebih kurang macam depan rumah. Saya gantung-gantungkan dengan pokok-pokoknya. Pokok ni pokok apa saya pun tak tahulah, pokok bunga je lah saya nak sebut. Bunga.
Ni depan. Ini kalau musim jambu penuh bersepah-sepah dengan jambu. Ada tanam pokok daun paku pakis, bird nest, tak lupa kadang-kadang kita selitkanlah pokoknya. Buah siap berbuah lagi ni, pokok belimbing buluh pun ada. Ni belimbing buluh dengan buah dia ni. Ada belimbing buluh. Ada kari, ada pokok kelapa pun ada. Pokok kelapa ni saya semai. Dah nak naik besar dah pokok kelapa ni. Kau? Ni. Jalan. Tengok. Ni pokok kedondong tengah buah banyak dia. Kau. Ni buah kedondong ni saya buat acar buah je ni. Tapi kita kena proses lah. Walaupun kita duduk kat taman, tapi kalau kita rajin, insya-Allah macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau kita tak nak buat, macam-macam pun alasan kita boleh buat. Ndaknya. Orang kata ndak si budaya tak nak si buzadi. Tertinggal tersentil. Sebiji aja buah jambu ni kau. Ni. Sebiji aja yang ada. Ini pun tinggalan burung-burung yang tak nak makan agaknya. Okey. Nampak? Orang kata pulau tanaman, tanah sekangkang kera, apa boleh kita buat dengan tanah ni? Ini pun bukan tanah kita, bukan tanah saya. Tanah reserve jalan. Siapa punya? Kerajaan punya. Siapa punya? Kalau saya duduk kat Bandaraya Johor Bahru ni, Majlis Perbandaran Johor Bahru punya. Kalau dia ada projek nak lebarkan jalan, tanah ni lah disodoknya dibuat jalan. Agaknya begitulah. Jadi tak adalah saya tanaman lagi kat depan rumah. Jadi kalau tuan-tuan semua ada tanah, tanah yang kosong, manfaatkanlah. Jangan dipersia-siakan. Gunakan sebaik mungkin. Boleh digunakan untuk apa-apa aktiviti yang kita suka. Especially aktiviti orang kata mengurangkan kos hari hidup. Kita boleh buat tanaman-tanaman yang sesuai. Kita tanam pokok cili. Saya balik macam ni. Cantik. Kalau orang tengok geram aja cili tu kan. Tapi ini kan musim PKP ni. Sejak musim PKP ni dah hampir 3 bulan ni tak ada orang masuk kat homestay ni. Kosong je lah saya maintain ni. Kalau tak orang parking kat sini pun biasa terlanggar-langgar juga pokok dekat sini. Jadi itulah setakat ni. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain cerita. Sambutlah salam sayang daripada saya. Salam selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Kalau ada salah dan silap tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.